Okey, Okey, kita salam teman kita di hari Selasa ini bertarikh 1 April. Ya, 1 April. Jangan April Fool ya, kawan-kawan, tak baik tau. Dia ada pagi-pagi dah WhatsApp kena April Fool. Aduh, masak kita lah. Okey, salam teman kita. Saya ucapkan kepada semua warga-warga kampung Derik khasnya. Kita akan berkudara selama sejam lebih ini dengan tetamu undangan kita. Bukan tetamu undangan lah, sebenarnya kita dah buat panggilan secara on air ya. Okey, salam teman. Saya ucapkan dulu kepada Amin Abdul Jalil, katanya salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nora Azrina Norsir, salam teman kita. Juga kepada Muhammad Syaril, Normah Ima, Tung Kurus, terima kasih sama saya Tung Kurus. Norizan Rizan, Sufiah Acik Tiah, Nuri Syam Syam, Nurain Safika, Aminah
Hamidah Wiji, juga kepada Aidil Mokhtar. Ni apa nama ni, Shablin. Oh, susahnya nama sebut awak ni. Adila Mokhtar. Ikhwan Afifi Hamzah, salam teman juga. Apa ya, dua skrin baca pun tak nampak lah ni. Si Penggali Kubur, Mila Sofi, Dayang Zah, Assalamualaikum. Salam. Rusli, Helmi Hasni, Faris Man, Samsiah Bajudi, Cik Man. Okey. Seperti mana yang kita telah pun dimaklumkan di Facebook, kita akan bersama dengan Ketua Kampung Delik, iaitu Encik Abdullah bin Abdul Rani. Sebentar lagi di talian, jadi kita akan dengarkan apakah yang akan disampaikan, bergantung ataupun daripada pihak-pihak yang tertentu. Sekiranya anda ingin juga membuat panggilan, bolehlah terus ke admin kita, sebab kita dibuka dua talian, admin dan juga Ketua Kampung. Ketua Kampung akan menjawab pertanyaan daripada anda, dan di talian itu kita akan sambungkan kepada nombor talian ya. Saya akan tulis di dalam bahagian komen. Okey, saya pun dah pin komen di talian 0108419171 untuk anda buat panggilan dan juga pertanyaan kepada Ketua Kampung kita, dan Ketua Kampung kita akan menjawab segala pertanyaan ya. Okey, kita akan terus bersama dengan Ketua Kampung di talian. Saya akan buat panggilan kepada beliau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Kita bersama dengan Ketua Kampung Delik, iaitu Encik Abdullah bin Abdul Rani, iaitu selaku pengerusi MPKK Kampung Delik, juga merupakan pegawai kanan kepada Ahli Parlimen Kapar, pengerusi Komiti Hadapan Malaysia Parlimen Kapar, penyelaras sementara bantuan COVID-19 Don Selat Kelang. Apa khabar Tok Ketua Kampung kita? Baik, alhamdulillah. Dah makan Tok? Saya baru lepas makan. Baiklah Tok. Okey, sekarang terima kasih saya ucapkan kepada Tok Ketua Kampung kita kerana sudi bersama dengan MSKD FM siaran secara langsung dibawakan daripada live FB Wan Zul. Okey Tok, sekarang ni kita nak membincangkan isu semasa yang berlaku di negara kita ni. So, bagaimana dengan arahan PKP yang tidak dapat dipatuhi oleh segelintir warga Kampung Delik yang juga melibatkan golongan remaja ni Tok? Okey. Pertama sekali, banyak terima kasih kepada Cik Wan kerana telah beri saya kesempatan bersama on air pada hari ini. Jadi, tapi yang pihak Cik Wan tanyakan kepada saya berhubung dengan kepatuhan PKP daripada pihak-pihak utamanya kaum-kaum muda di kampung. Yang lapisan saya daripada pemantauan saya daripada awal penguasaan PKP ini, saya lihat penduduk-penduduk kampung agak kurang peka dengan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Di mana pada awal hari pertama dan hari kedua, saya lihat banyak lagi kedai-kedai minuman makan ni masih lagi ada orang duduk kumpul makan minum kopi di kedai. Dan saya membuat pemantauan. Jadi pada hari keduanya PKP itu saya telah
pergi ke setiap gerai ini dan saya akan telah menampalkan notis larangan supaya minta kerjasama daripada penduduk-penduduk dan tidak minum dan makan di kedai. Begitu juga saya minta kerjasama daripada pihak-pihak niaga supaya mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan. Dan kepada pihak-pihak anak-anak muda, saya tengok masih lagi pada peringkat awalnya, masih lagi ada pergi bermain bola apa semua. Jadi sekarang ni sejak dah belakangan ni saya lihat dah ada kekurangan lah. Jadi tidak seperti macam pada peringkat yang awal-awal dulu. Gitu. Okey tu, ada tak tangkapan yang Tok sendiri dimaklumkan oleh pihak polis mengenai ada tangkapan di kalangan warga Kampung Delik? Setakat ini saya belum dapat menerima apa-apa lagi laporan berhubung dengan tangkapan penduduk kampung ni, berhubung dengan pelanggaran arahan PKP ni. Setakat ni lah. Jadi yang belum dan tak ada pihak yang memaklumkan kepada saya lah. Gitulah. Alhamdulillah nampaknya Kampung Delik, warga Kampung Delik ni masih lagi belum tercemar. Ya. Jadi kita harap macam itulah. Okey Tok, sekarang ni isu yang paling ketara yang berlaku dalam kampung kita ni iaitu ada kecurian, rompakan dan juga samun bersenjata, ragut. Jadi persoalannya di manakah di manakah letaknya keselamatan kampung di bawah pengurusan MPKK ni tu? Okey. Buat makluman kepada pihak penduduk, setelah PKP dikuatkuasakan, segala arahan-arahan ataupun hal ehwal bab keselamatan ini adalah di bawah tanggungan agensi yang telah dikenapati seperti polis, tentera dan juga rela. Jadi dalam keadaan begini, kita tidak mempunyai selamanya pihak MPKK, kita tidak mempunyai kuasa untuk membuat rondaan ataupun pantauan di dalam kampung-kampung. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang kita agak merasa ragui dengan kehadiran orang-orang yang tidak dikenali, kita boleh membuat laporan terus ke Jabat Bilik Gerakan IPD Kelang Selatan, dan kita boleh buat laporan di sana lah. Maknanya kita kena buat laporan setiap apa yang berlaku dalam kawasan kampung kita ni lah, ya? Ya, jadi buat dalam keadaan masa sekarang ni kita perlu kerjasama daripada semua penduduk kampung. Jadi kita sebab apa? Sebab dalam keadaan yang ini banyak orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kerja-kerja yang kita tidak ingin lah, seperti samun, rompak ni, masuk rumah, pecah rumah, semua banyak berlaku. Jadi saya rasa yang penting juga adalah kerjasama kita penduduk dan juga kita di sini kita kena pastikan setiap keadaan, terutamanya jalan rumah kita, di sekitar rumah kita ini selamat. Ya, betul. Jadi okey Tok, nanti kita akan tunggu daripada pemanggil yang berada di atas talian ini untuk berinteraksi bersama Tok, atau sekiranya ada anda yang di luar sana ingin membuat pertanyaan kepada Tok Ketua Kampung Delik pada waktu ini, boleh menghubungi di talian 0110284191 yang saya dah pun pin di live saya ini. Jadi anda boleh berinteraksi bersama Datuk dan ajukan apa juga soalan yang akan anda keudarakan, ya. Okey Tok, sebelum kita menunggu panggilan daripada mereka-mereka ni, tadi berlaku juga okey, maksud saya sejaknya PKP bermula pada hari ini hingga 14 April. Jadi nampaknya syarat dan pelaksanaan SJR ataupun Sekatan Jalan Raya ni semakin tegas. Apa pandangan Datuk? Jadi
bermula pada hari ini sampai 14 April adalah dia masuk arahan PKP yang peringkat fasa kedua. Okey. Jadi dalam fasa kedua ni, tindakan tegas akan diambil lebih tegas daripada fasa pertama. Jadi tujuan kerajaan mengajukan fasa kedua ni lebih tegas supaya kerajaan dapat memendung memendung penyebaran penyakit COVID-19 ni. Jadi saya rasa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan itu memang perlu, dan juga walau bagaimanapun ia bergantung kepada kerjasama yang diberikan oleh rakyat ataupun penduduk. Gitu. Baik, ini juga peniaga-peniaga di Kampung Delik dan sekitarnya katanya dibenarkan beroperasi dari jam 8 pagi hingga ke 8 malam. Ni betul ke Tok? Untuk peringkat yang pertama tu 8 pagi 8 malam, tapi untuk yang peringkat kedua ni, saya kalau tidak salah saya daripada pukul 8 pagi sampai 2 petang macam tu. Saya tak pasti time dia. Okey. Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Dia ada dipendekkan lagi masa tu. Baik. Okey tu, ni ada pertanyaan daripada halaman Kampung Delik Jalan di Sungai Udang Gelang ni, daripada Muhammad Fairuz. Katanya nak tanya, semalam di mana berlakunya tangkapan semalam? Maknanya yang ada truk polis tu, di mana tu berlaku tu? Itu saya tidak dapat kepastian di mana, sebab tidak ada laporan ataupun berita-berita yang sahih yang saya terima. Jadi buat dalam masa keadaan sekarang ni pun kita tidak boleh dengan sewenang-wenangnya nak menyebarkan berita-berita yang tidak kita yang kita pastikan berlaku terutamanya ke dalam WhatsApp ya. Jadi kita takut nanti bila kita sebarkan benda-benda yang kita tak tahu kebenarannya, nanti kita boleh didakwa lah nanti di bawah akta penyebaran berita-berita palsu. Betul. Jadi kena berhati-hatilah sekiranya anda semua di luar sana yang ingin mengungsikan apa juga info-info yang berada di sekitarnya lah. Betul tu ya? Ya, betul. Okey tu, ada juga bila berlakunya keadaan macam ni, setengahnya dah pun dibagi tahu oleh pihak kerajaan bagaimana untuk mendapatkan bantuan-bantuan selain daripada bantuan BSS ni tu. Okey, bantuan ni kita berhubung dengan bantuan COVID-19 ni. Untuk makluman penduduk-penduduknya, jadi kita telah menerima pertukaran bantuan COVID itu berbentuk makanan dapur, barang-barang kering. Tapi untuk makluman semua, kita cuma dapat pertukaran sebanyak RM30,000 saja untuk 1 don. RM30,000 untuk 1 don? Untuk buat masa sekarang ni, saya selaku penyelaras sementara untuk bantuan COVID-19 di kawasan Dun Sungai Kelang. Jadi saya terpaksa mengagihkan pertukaran ini yang ada ke seluruh kawasan-kawasan atau kampung-kampung yang berada dalam Dun Sungai Kelang. Ini termasuk Pulau Ketam, Sungai Lima, kawasan Bandar Maran, kawasan Bandar Sultan Sulaiman, Kampung Delik, Teluk Gadung, sampai ke Sungai Udang lah. Okey. Ya. Okey tu, ada juga mereka-mereka yang bertanyakan kepada saya, sekiranya mereka ingin membuat sumbangan kepada warga-warga dalam Kampung Delik ni, adakah kena melalui daripada Tok Kota Kampung ni? Pertamanya saya ucapkan syabas kepada penduduk yang dia ingin berbuat demikian. Jadi bentuk sumbangan ni dia mempunyai dua bentuk sumbangan. Sama ada sumbangan berbentuk benda ataupun barangan, makanan, ataupun sumbangan dalam berbentuk wang. Jadi kalau dalam sumbangan dalam berbentuk wang,
apa yang perlu saya cadangkan, pihak yang ingin mengulurkan bantuan ini boleh menghubungi terus penerima tu dan mintakan akaun dia dan boleh terus transfer duit secara online. Itulah. Tapi kalau untuk barang makanan, mengikut pada arahan terbaru daripada kerajaan, setiap sumbangan bentuk barang makan baik daripada individu ataupun juga NGO adalah perlu kena melalui JKM, Jabatan Kepentingan Masyarakat, dan pihak Jabatan Masyarakat akan menguruskan pengagihan sumbangan-sumbangan barang-barang makanan. Oh, gitu. Itu adalah arahan baru daripada kerajaan. Okey, setakat ni tu permohonan-permohonan yang diminta oleh warga penduduk asnya, macam mana permohonan macam mana tu yang Atuk terima? Kebanyakannya saya menerima permohonan lebih kurang 600 permohonan ke 300 permohonan melalui WhatsApp setiap hari. Wow. Jadi untuk pengetahuan semua, kita Kampung Delik ni cuma kita ada 55 orang pertukan saja yang kita ada. Setiap kampung dalam kawasan tu ni cuma ada lebih kurang 55 orang saja yang akan dapat menerima bantuan makanan. Ini daripada pertukan yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri melalui DUN. Dan peruntukan-peruntukan ini akan saya agih-agihkan dan saya akan memberi keutamaan kepada, yang pertamanya adalah kepada golongan-golongan warga emas. Ya, itu adalah golongan prioriti saya. Dan golongan kedua yang saya bagi prioriti adalah golongan-golongan OKU. Dan yang ketiganya golongan-golongan ibu-ibu tunggal dan juga anak-anak yatim. Dan lebihannya kalau ada, InsyaAllah kita akan bagikan kepada yang P40 yang mana yang memerlukan. Okey. Dan lagi satu tu, maklum sajalah kadang-kadang golongan warga emas ni diorang tak berapa mahir dalam bidang IT. Jadi bagaimanakah untuk kita bantu warga emas ni untuk menaikkan ataupun mengisi secara di laman Sesawang ni tu? Okey, ini berhubung dengan bantuan yang kerajaan nak keluarkan depan ni. Ya, betul tu. Ya. Okey. Dia begini, kepada penerima BHH, ya, bantuan sara hidup ataupun BRIM yang sebelum ini, yang mempunyai rekod di dalam lembaga hasil dalam negeri, tidak perlu membuat permohonan lagi. Okey. Ya, jadi kepada penduduk-penduduk ataupun individu-individu yang pernah membayar cukai di jabatan di lembaga hasil dalam negeri dan sekarang ni tidak membayar cukai, tapi dia tak tahu kita kena declare lah. Tapi orang-orang macam ni juga tidak perlu juga untuk mendaftar untuk permohonan, sebab secara automatik lembaga hasil dalam negeri akan tahu daripada yang apa kita punya cetak tahun yang kita hantar kita punya cukai pendapatan tu. Dan kepada yang bekerja tu yang di bawah yang 4,000 ke atas tu, mungkin dia boleh membuat permohonan baru lah. Jadi saya berharap untuk kepastian setiap individu boleh masuk dalam Sesawang lembaga hasil dalam negeri ataupun Sesawang bantuan bsh.gov.my ni untuk masukkan nombor kad kenalan dan dia akan beritahu sama ada kita layak ataupun tidak layak, kalau ataupun perlu berdaftar. Begitu. Jadi satu soalan lah Tok kita nak tanya lah ni. Sekiranya lah kalau kita ni bekerja sendiri Tok, tak ada slip gaji ni, jadi tak ada akaun bank, macam mana ni Tok nak dapat bantuan ni? Ini saya rasa cukai pendapatan bayarlah. Cukai pendapatan gaji pun tak cukup Tok.
Tak apa. Yang ni tak apa. Yang ni kalau ni dah keluar sebab bermula pada 1 April hari ni ya. Kita boleh masuk dalam apa yang kita kata sesawang tadi. Apa untuk lembaga asyik negeri ataupun BSH.gov.my tu. Jadi kita boleh buat checking kat situ. Kalau kita perlu membuat permohonan, dan kita buat permohonan lah. Ini untuk bantuan yang saya kata yang wang tunai 1,000 lah, yang mana akan dibayar pada akhir bulan April dan juga akhir bulan Mei. Itulah dia. Jadi kepada anda yang luar sana yang mendengarkan live ini tentunya akan mendapat sedikit maklumat ya, dan juga informasi daripada apa yang kita berhubung bersama dengan ketua kampung kita ni tadi ni. Dan seterusnya tu sementara tak ada orang nak call ni tu, nampaknya kita ni tak ada glamour sangat lah orang nak call kita. Mungkin tengah hari lah, malam cantik kot. Okey lah, nanti mungkin kita buat sesi yang kedua macam mana tu lah kan. Boleh. Kita buat sebelah malam lah. Okey. Okey, seterusnya tu ya. Apa tadi saya nak cakap tadi, lupa dah. Keselamatan tu memang tak boleh berhad dengan perkara okey, balik pada soal keselamatan ya. Kita sebenarnya yang untuk Kota Kampung bagi tahu apa juga yang berlaku dalam kampung kita aslinya. Sekiranya berlaku pada anda, terus saja membuat laporan ke balai polis. Sekiranya anda tidak membuat laporan ke balai polis, maka polis tidak akan buat apa-apa tindakan. Betul tak ya? Betul. Sekarang ni walaupun apa sedikit pun hilang motor ke, curi bateri ke, apa-apa kita kena lapor kepada polis. Bila kena tahannya kita cakap kita nak buat aduan ke balai polis. Kita ada kes kecurian. Kadang-kadang ada sangkut paut dengan dia akan tanya untuk mana katanya kan. Dan soalan dia bukan apa. Jadi kita perlu membuat laporan ni supaya kita ada satu statistik yang mengatakan kampung kita ni banyak jenayah. Jadi bila kita ada statistik, kita ada bukti, dan pihak polis pula akan bertindak atas statistik yang ada tu. Jadi kalau kita cakap mulut aja, ada rompak, ada ini, tapi kita tak buat laporan polis, tak ada statistik. Kalau saya sebagai ketua kampung pergi buat laporan, nanti pihak polis akan tanya saya, tak ada pun buat laporan, orang kampung datang buat laporan polis. Jadi susah saya nak bercakap dengan pihak-pihak yang berwajib kalau kita tak ada satu statistik yang macam ni. Jadi itu pasal saya galakkan, kalau setiap apa yang berlaku tu, kita buat laporan polis supaya kita punya satu statistik yang mana daripada statistik tu boleh diambilkan satu tindakan-tindakan yang sepatutnya. Maknanya sekarang ni sukarelawan di MPKK ataupun di Kampung Delik ni memang tak ada buat rondaan kan, betul ya? Memang tidak. Memang kita beri. Dan kita tidak dibenarkan untuk membuat rondaan. Dan saya pula baru ni setelah saya yang katakan kepada Cik Wan, baru 2 hari lepas saya telah memanggil pihak REA untuk berbincang dengan saya. Berhubung dengan rondaan-rondaan dalam kampung, yang mana sebab saya panggil itu sebab saya tengok banyak berlaku kes saya dengar yang curi-curi motor apa sebenarnya. Jadi saya telah berbincang dengan pihak RELA, dan pihak RELA pun buat masa ini pun atas ada isu-isu yang tertentu. Jadi dia orang pun tak dapat nak untuk membuat rondaan seperti yang kita nak. Tapi walau bagaimanapun, saya telah menghubungi Ketua Rela Kelang. Jadi saya telah berbincang dengan dia, dan saya akan ceritakan masalah-masalah yang kampung kita hadapi. Dan dalam itu saya telah minta kepada pihak Rela kalau boleh untuk membuat rondaan pemantauan bermula daripada 12 malam sampai 6 pagi. Jadi pihak Rela Kelang dia mohon saya membuat satu permohonan rasmi lah kepada pihak Rela Kelang, memohon agar rondaan yang seperti yang saya cadangkan tu dapat dijalankan. Okey. Faham dah. Okey, anda di luar sana yang mengikuti live saya ni, terima kasih banyak-banyak. Dan
Kita masih lagi menunggukan, dan sebelum tu Tok, kita dengar satu lagu Tok. Atuk terus berada di talian Tok ya, boleh ya? Okey, boleh. Okey. Bersuam rindu ingkar berduri bermadu kasih asmara diri Jaga hati kau sejaga bersamaku bahagia dan sirih hari berganti hari. Okey, kita ingin bacakan komen daripada M. Zulfazli Zainal. Katanya peringatan untuk warga kampung, hati-hati jaga keselamatan, kunci pintu rumah sentiasa. Gitu. Okey, kita masih lagi bersama di talian iaitu Encik Abdullah bin Abdul Ghani selaku Ketua Kampung Delik yang berada dengan kita. Dan apa juga soalan boleh juga anda kongsikan di live ini, dan boleh menghubungi di talian 0120284191. Tanya bagikan masa lebih kurang hingga 2.45 bersama dengan Ketua Kampung kita. Yang bersaksikan janji asmara. Okey Tok, kita kembali ya. Ya. Atuk suka dengar lagu tu ke Tok? Itu kita orang lama memang. Lagu rentak irama tu orang lama, tapi dinyanyikan oleh Fairuz Misran. Ni artis baru daripada Sabah yang mempunyai suara mirip-mirip P. Ramlee ni tu. Okey tu, okeylah, kita nak ceritakan sikit macam apa yang saya dapat tahu di pangkalan Kampung Delik. Biasanya pagi-pagi ni diorang mencari lauk jenis ikan-ikan yang segar di pangkalan. Dan dipahamkan juga terdapat dipahamkan juga ada rondaan di waktu itu dan mereka tidak dibenarkan berkumpul. Jadi macam mana tu Tok kalau kita nak bagi nak menyenangkan pengurusan urus beli tu? Di pangkalan nelayan ni. Ya betul, di Kampung Delik. Jadi pangkalan nelayan ni ialah bila dia kawasan kita punya pendaratan nelayan kampung ada tahun. Jadi bila waktu pagi saya sedikit malu, memang ramai daripada penduduk yang ke sana untuk mencari ikan ataupun dan lain-lain lah. Jadi saya berharap kalau pergi ke sana kita cuma beli ikan aja. Beli ikan apa yang kita dah rancang, kita sampai sana kita beli, kita bayar, kita balik. Tak payah kita nak duduk lagi ramai-ramai, duduk bercerita-cerita. Jadi saya rasa kalau pihak-pihak kuasa datang pun, kalau kita didapati duduk berkumpul cara macam tu, pun kita boleh ditahan dan juga kita boleh didakwa. Jadi saya mohon juga kepada semua penduduk, ya begitu juga kepada nelayan-nelayan, beri kerjasama dan juga kepada peniaga di situ, beri kerjasama. Kalau mana kita dapat pilih, kalau yang mana penduduk datang beli ikan, lepas itu dia duduk cerita lagi tak berbanding. Jadi kita kena rahsiat bersama kita lah. Betul. Okey tu, kita ada salah seorang yang buat pertanyaan di laman ini daripada Zulfazli Zainal. Katanya bantuan untuk warga kampung ada ke tu? Bantuan macam mana ni dimasukkan ni? Cuba Tok jelaskan. Okey, bantuan ni tapi saya telah nyatakan pada awal tadi. Kita mempunyai bantuan daripada zon. Tapi setiap kampung kita cuma dapat 55 orang saja. 55 orang saja. 55 orang. Jadi dari 55 orang ni, apa yang saya buat, saya beri keutamaan kepada warga mas. Dan juga keutamaan kepada OKU.
dan juga kepada ibu tunggal. Jadi untuk makluman, sehingga kini pendudukan yang telah ada itu memang telah penuh. Jadi walau bagaimanapun, saya masih lagi menerima nama-nama yang ingin memohon bantuan, dan saya telah compilekan nama-nama ini, dan saya memerlukan lebih kurang dalam 100 lagi nama, lebih kurang dalam 50 nama lagi untuk dihantar ke saya. Dan nama-nama ini saya akan hantarkan kepada agensi lain, contohnya kepada bencana Malaysia, Badan Bencana, untuk memohon lagi peruntukan barang-barang makan ni. Jadi kepada siapa-siapa yang masih lagi perlu untuk membuat permohonan, boleh pada WhatsApp saya nombor 019 378 9565. Hantarkan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon, dan juga nyatakan kita berapa jumlah tanggungan di dalam rumah. Okey, jelas sangat tu. Benar ya? Okey, ini memang untuk warga Kampung Delik saja yang di bawah pengurusan untuk ketua kampung ya? Ya, betul, untuk Kampung Delik saja. Dan yang 100 tu untuk Kampung Delik saja, saya mohon. Maksudnya sekarang ni yang beralamat di Kampung Delik saja yang boleh memohon melalui WhatsApp ya? Ya. Okey. Kita akan cuba untuk dapat lagi bantuan daripada mana-mana agensi yang ada. Tapi yang pentingnya saya perlu ada senarai-senarai nama tu. Jadi saya mohon hantar saya. Tapi dia tidak janjilah, itu semua kita boleh buat permohonan. Saya memohon saja. Saya memohon dan tulisan masih tertakluk kepada agensi-agensi yang menyalurkan bantuannya. Ya, faham. Jadi itu dia. Dia punya syarat dan juga jawapan daripada ketua kampung kita. Ini katanya Syahrizan tak nampak ketua kampung, nak kenal juga. Nak kenal juga kena WhatsApp. Sebab ketua kampung ada FB kan? Tok? Kita sebenarnya saya nak ambil kesempatan awal kan. Ya, silakan. Sebenarnya segala information berhubung dengan kampung, aktiviti atau apa-apa, tuan-tuan boleh masuk dalam kita punya FB rasmi kita, MPKK, huruf besar, kampung, kampung tu K huruf besar, KAMPUNG, dan Delik tu D huruf besar. Jadi itu kita punya official punya FB pages. Jadi dalam itu segala maklumat-maklumat yang terkini memang kita upload pada itu. Gitu. Jadi untuk pengetahuan, untuk setakat keadaan ni sekarang ni, tapi kita dah ada lebih kurang dalam 1030 lebih orang kita punya follower. Boleh ulang lagi satu. Okey, Tok, boleh ulang balik tak apa tadi page dia tu? MP? Okey, page dia MPKK. MPKK. Malaysia, Penang, Kelantan. Kelantan. Lepas tu space lah, biasalah space. Kampung, K huruf besar. AMPUNG, bukan O ya, U ya. UNG dan Delik, D huruf besar. Kalau kita masuk lah tu, kita akan nampak logo MPKK. Dari dalam itu, semua maklumat-maklumat terkini yang kita uploadkan ke sana. Jadi saya mohon kepada penduduk, kalau boleh follow lah kita punya page ni, supaya kita dapat maklumat-maklumat terkini. Kita kongsi-kongsi dalam page MPKK ni lah maksudnya tu, betul tak? Ya, kongsi boleh kita share lah. Gambar tu ada dalam tu juga ya? Ada gambar saya, ada gambar dia ada. Dekat WhatsApp saya pun ada gambar saya. Bagi orang kenal saya kan. Betul. Kalau anda ini semua ingin berkenalan ataupun berkenal,
bersama dengan ketua kampung kita ini, bolehlah mengambil nombor telefonnya, iaitu 0193789565. Itu dia. Nanti saya pin komen dalam ni nombor telefon Datuk lah. Okey, Boleh, tu. boleh. Apapun sebelum kita tinggalkan konti ini, jadi apakah pesanan dan juga ucapan Tok Ketua Kampung kepada masyarakat Kampung Delik khasnya, Tok? Silakan, Tok. Okey, jadi saya fokuskan kepada COVID-19 ini. Jadi saya memohon kepada seluruh penduduk-penduduk, terutamanya kepada ibu bapa, nasihat anak-anak kita supaya tidak keluarlah berjalan kalau tak ada perkara yang mustahak, supaya kita tidak didakwa ataupun ditangkap atau didakwa, yang mana saya rasa kalau dia masuk ke mahkamah bayaran dendanya agak tinggi, sampai RM1,000 kalau saya. Tak Jadi, dan juga saya mohon juga kepada seluruh penduduk kampung, kita sama-sama bekerjasama bersatu padu dalam menjaga bab keselamatan baik daripada nyawa dan juga harta benda. Jadi kalau kita nak mengharapkan pada agensi ataupun orang lain untuk jaga kampung kita, dia agak, bukan kata tak boleh, tapi dia tak setiap masa. Tapi kalau kita penduduk ni, kita setiap masa memang berada dalam kampung. Jadi lebih berkesan kalau kita sendiri bertanggungjawab atas kampung kita dan beri kerjasama. Dan kalau ada sebarang barang benda ataupun perkara yang kita nampak macam meragukan, boleh berhubung dengan saya pun boleh dulu, ataupun terus ke pejabat LPG Keluar Persatuan. Dan juga kepada yang asnaf ataupun pihak-pihak yang keputusan bekalan makan ni, kalau kita rasa kita layak ataupun kita tergolong dalam orang kata target apa dia punya sasaran, kekumpulan sasaran tu, boleh menghubungi saya tadi untuk bagi nama untuk mendapatkan bekalan makanan. Saya akan cuba untuk memohon daripada beberapa agensi kerajaan yang ada mengadakan bantuan ni, saya upaya saya. Dan tapi saya tak berjaya dapat dalam pasu berapa banyak, tapi saya cuba buatkan yang alah, nampaknya kita terputus. Kita tak putuskan. Tak ada. Okey, kita terputus. Kita akan cuba menghubungi Tok Ketua Kampung balik. Setelah sebulan berpuasa, ini Syawal telah pun menjelma. Semua insan kita terputus bersama dengan Ketua Kampung kita. Tak sempat saya nak ajukan soalan daripada Hanizah Ayub. Katanya nak tanya Tok Bazar. Tok Bazar Ramadan mula tahun ni ada. Tak ada tempat banyak. tidak kira berjual bangsa, jemput ke rumah berat. Mungkin ni lah bateri Atuk habis kot. Okey, saya cuba akan menghubungi beliau kembali. Apa pun kita nak kita cuba nak membuat panggilan seterusnya kepada mangsa. Mangsa pula. Hari ini hari raya, hari ini hari yang mulia. Mari kita maaf bermaafan, lupa segala sengketa. Apa pasal lagu-lagu raya ni? Berpendam jiwa kita yang terpendam. Lagu Setelah sebulan berpuasa. sorry guys.
pasang lagu raya seronok pula. Okey, kita terus lagi. Bersuang rindu ikan berdua Terbalik kan dulu. asmara di sirih hati sayang terbati. Kita tak dapat menghubungi tokoh-tokoh kampung waktu ni. Okeylah, nampaknya terima kasih kepada anda semua yang bersama saya di waktu ini. Kita bermula pada jam 2 petang ini bersama dengan Encik Abdullah bin Abdul Ghani selaku Ketua Kampung-Kampung Delik yang telah pun bersama berkeudara di konti media sosial kita FM. Okey, nak tengok siapa yang ada lagi waktu ni. Rahima Tan ada tak? Santi Sofian ada tak? Adlan Hashim, Jamalia Hitam, Muhammad Amir, Nur Hidayah Abdullah, Zainul Arifin, Fadilah Sani, Nazira Zira, Lin Aziz, Muhammad Azmi, Jasmine Yati di kafe Kampung Delik, Muhammad Asyur Adenan, M. Zugabli, Zainal, Aniza Ayub, Azmida, Ida, Nati, Isa, Adi, Idso, Amlah Rapin, Zunida Hani, Ija, Yasmin Mosta, Rusli Lee, Azamin, Tom Yam Kediping, Nur Aliyah, Ariel Poklong. Hello. Tok. Hello. Kena cabut ni. Hello. Tak ada suara. Macam mana tu? Tak apa. Kita cuba lagi. Kita cuba menghubungi beliau lagi. Saya on the line. Okey, Assalamualaikum kembali tu. Ya. Putus dia. Kita terputus tadi. Tak tahulah sebab apa tu. Masalah teknikal. Ya, tu biasalah berlaku di situ. Okey, sambung balik tu. Apa tadi tu? Ya. Jadi saya sambung balik lah tadi. Okey, cantik. Jadi saya mohon kepada semua penduduk-penduduk dalam keadaan macam ni, kalau boleh kita bersama dan juga kita berhati-hatilah. Dan juga kepada yang pemohon tadi yang kita katakan kalau perlu tu masih boleh hantar lagi nama tuan yang saya kendaki tadi, nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan juga nama bilangan tanggungan yang kita ada dekat rumah, isi rumah. Jadi boleh masih WhatsApp dekat saya tengah compilekan lagi. Lebih kurang dalam saya nak compile 100 nama lagi. Saya nak buat permohonan untuk bagi pihak kampung kita. Okey, cantik tutup. Jadi itu adalah berita baiknya. Jika ada sesiapa yang ingin membuat ataupun meminta bantuan khas ke? Bukan bantuan khas Bantuan khas ya. Bantuan khas ini bantuan khas COVID. Bantuan khas COVID boleh nanti saya akan beritahulah melalui live ni. Okey Tok, ni ada pertanyaan daripada Haniza Ayub, katanya nak tanya Tok, bazar Ramadan tahun ni tak ada kan? Ya, itu saya tak boleh nak pastikan sebab kita tengah tunggu sejauh mana kita punya PKP ni akan pergi. Sampai kalau insyaAllah sekarang ni aktiviti yang telah ditetapkan sampai ke 14 April. Jadi anda katanya besok kalau masih benda ni perlu disambung, jadi mungkin akan disambung dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Itu dah masuk bulan 5, dah masuk bulan puasa kan. Jadi saya rasa lepas itu pun kita pun kena berhati-hati juga. Dia mesti ada macam satu masa, dia panggil masa bertenang. Mungkin nak ambil masa dalam sebulan atau 2 bulan ya. Biasanya dalam lepas keadaan dia tu dia ada satu panggil masa berkenang lah ya. Di mana kita walaupun kita dah habis tempoh dia,
edar dia, tapi kita masih lagi berhati-hati. Betul. Jadi saya tak boleh nak pastikan sama ada pasal Ramadan tu akan ada ataupun tidak ada. Itu cuma pihak berkuasa saja yang boleh beri keputusan tu lah. Betul. Kena fahamlah tu. Jawapan telah pun dijawab oleh ketua kampung kita. Jadi Aniza Ayub, harap dengarkanlah tadi jawapan yang disampaikan oleh ketua kampung. Okey, admin Puan Yati nak tanya apa-apa dengan tu? Dah tanya dah? Dah selesai semua ya? Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada ketua kampung kita iaitu Encik Abdullah bin Abdullah ni kerana sudi bersama berkeudara di konti media sosial di FM itu. Ya, saya pun ucapkan banyak terima kasih juga terutamanya kepada Cik Wan Zul telah beri peluang saya untuk bersama-sama on air kata orang dapat menjelaskan sedikit sebanyak isu-isu perkara-perkara yang penduduk ingin tahu. Dan kalau boleh tu, kalau ada kata the next ni lagi nak buat tu, saya sedia ya, just bagi tahu je, saya boleh pada bila-bila masa je untuk kebaikan kampung kita dan juga penduduk. InsyaAllah. Okey, itu saja perbualan kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi harapan saya semoga Tok dan juga keluarga sentiasa dilindungi Allah SWT, diberikan kesihatan yang baik dan sama-sama kita menjaga kampung kita ni supaya lebih aman dan segala musibah ini akan terus hilang selama-lamanya. Begitu? Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia. I miss you, aku rindu kamu. I miss you, jangan tinggalkanku sampai matiku setia padamu. Okey, kita dah pun bersama dengan ketua kampung kita di talian. Dan harapan saya sebagai orang Kemendelit yang mendengarkan live ini berpuas hatilah dengan apa yang telah pun dikongsikan oleh ketua kampung kita ya. So apa-apa bolehlah WhatsApp ketua kampung kita di talian 0193789565. Saya ulang lagi 0193789565. WhatsApp untuk ketua kampung kita. Hanya untuk orang kampung Belit saja ya. Okey, kita nak terus membuat panggilan kepada salah seorang mangsa berlakunya kecurian pada sekitar pagi tadi. Adakah di talian untuk ni? It's YouTube Music. Download the app today and get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply. Okey, salam teman saya ucapkan kepada Nur Intan juga kepada Siti Fawitas dan Jani, juga kepada Emma Karim, Muhammad Hanis Nordin, Nizam Ceri, Aziana Hamidun. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bosku. Ya, apa khabar anda di sana? Baik, alhamdulillah. Baiklah. Okey. Okey, saya menghubungi anda ini untuk kita berkongsikan kejadian yang berlaku di pekarangan rumah tadi itu. Apa cerita ni sebenarnya, tuan? Okey, dia macam ni. Tadi ada satu suspek. Dua lelaki Melayu, umur dalam 20-an ke 30-an. Okey. Pembonceng dia tu badan kecil. Dan yang bawa motor tu badan dia tinggi kurus lah. Okey. EF5 warna putih. Mula-mula dia pusing taman, dia patah balik. Dan kali ketiga tu dia berhenti di satu rumah. Yang tunggang belakang tu dia buka pagar, dia masuk dalam rumah jiran saya. Lepas tu saya tengok lama sangat tu, saya pun keluar lah. Bila saya keluar tu saya nampak dia bawa bateri,
dia naik atas motor, saya sempat pegang baju dia. Oh. Dan lepas tu dia terus pucuk. Jadi saya dah dapat nama motor lah. Dia dan taksi yang nampak pun, dia kata suspek 2 orang ni, orang cover relate je lah. Oh lama. Siapakah gerangannya itu? Kita pun tak kenal lah. Okey. Sebentar Cik Ami. Terus kekal di talian. Saya nak buka satu WhatsApp ni kata daripada grup kita. Okey. Ni mana dia punya ni Kejap. Kejap. Oh, tak boleh nak kita nak kongsikan ni dia punya tu. Okey, katanya nombor motor tadi tu adalah motor kes kehilangan yang berlaku di kampung Delik kiri, iaitu Jalan Jepun. Katanya motor tu Ya ke? memang motor tu baru hilang semalam, warna putih. Memang sah motor tu motor kes kehilangan lah. Tapi telah pun diguna pakai oleh penjenayah ni. Okey, nampaknya tadi Tuan mengalami kecederaan di bahagian tangan ya? Itulah, saya pun tadi dah, bila motor tu dah speed laju, jadi saya pun tersungkur lah kan. Cuma saya sempat tolak tapi motor tu tak terbalik. Jadi kalau terbalik tu mungkin boleh tangkap salah seorang daripada suspek tu tadi kan. Okey, apakah nasihat ataupun pandangan Tuan kepada warga kampung asli yang mendengar live ini? Okey, masih sebab hubung saya admin dari Wan Zul Okey, nasihat saya dalam tempoh PKP ni, kita haraplah kalau boleh tu kita patuhilah PKP kita, dan kalau nak keluar kedai pun pastikan kita hanya betul perlu saja. Sebab macam saya 2-3 hari ni masih ada masa yang berfokus tentang benda kadang-kadang Singapura. Jadi kita pun tahu sekarang ni COVID-19 dan kelam tu sepatutnya red zone lah. Kalau kata tergelintir tak reti bahasa bila melanggar PKP kita pun tak tinggal lagi kita jauh lagi susah semua kan. Itu dia lah. Baik. Okeylah, apa pun semoga luka anda tu cepat sembuh. Okey, terima kasih. Sama-sama kita mementras gejala kecurian ni di kawasan anda. Dan berhati-hati jugalah, takut kalau kita ada mereka ni menggunakan senjata ya. Betul. Dan untuk maklumat tadi saya kasih tambahan. Okey, boleh. Kes tadi pun saya dah maklumkan kepada ACP Ahmad untuk pihak polis lah. Itu je lah. Okey. Alhamdulillah, nampaknya kita ada tindakan susulan selepas ini. Yang pentingnya sekali ni ya Tuan, kita kena buat laporan walaupun kecurian kecil saja. Jadi kalau kita tak buat laporan kepada pihak polis, seolah-olah dalam kampung ni tak ada apa-apa masalah. Jadi polis pun kurang penundaan. Cuma yang tadi tu bukan saya tak buat laporan, cuma pemakluman lah kepada pihak polis lah. Itu je lah. Okey. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sama. Okey, itu dia. Kita bersama dengan salah seorang mangsa kecurian bateri di pekarangan rumahnya, dan beliau juga mendapat kecederaan di tangan sewaktu bekerja dengan penyayah tersebut. Walaupun penyayah tu kecil, hanya mencuri bateri, tapi daripada bateri akan terus masuk ke dalam rumah lah. Macam bateri kita lah kan. Okey, kita nak juga menghubungi anda yang di luar sana. Siapa ya waktu ini.
Okey, Muhammad Fairuz tanya nombor plat motornya apa tu Datuk? Okey, nombor platnya itu nombor palsu, jadi kita tak boleh detect. Yang pastinya motor E-Effect warna EX5 warna putih. Motor itu adalah motor curi yang diguna pakai oleh mereka ini. Jadi waspadalah kepada semua warga-warga Kampung Delik Asnya, juga kepada warga Sungai Udang, Jalan Jadi, Teluk Pulau, Jalan Hasan, Teluk Gadung, Kampung Sungai Sirih, dan juga kampung kawasan yang sekitar dengannya, juga kepada warga-warga watching saya, sentiasalah berhati-hati di waktu ini kerana mereka ni lebih giat. Okey, Sijang Citizen Arin, apa khabar? Harizi, apa khabar? Kompang Hukusaini, Sungai Udang, dan saya Fazli. Adukah rahmat sama petang juga kepada anda. Apa kita nak sembang pula Ada pertanyaan tadi yang menyangkut janji hari ni. Kita sambung lah tu. Dah habis space. Okey, isu kita dah selesai, jawapan pun telah didengarkan, dan terima kasih kepada Ketua Kampung, terima kasih kepada semua watching saya. Apa pun kita nak ucapkan selamat hari ulang tahun kepada sahabat kita. Adi Lela. Kita nak ucapkan selamat hari ulang tahun kepada Rosdi daripada grup WhatsApp Kelang Basten. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan, dan sentiasa ceria bersama isteri dan juga anak-anak yang tersayang. Happy birthday to you. Dan seorang lagi siapa tu? Yang hantar kita makan tadi. Yang hantar kita makan mulut tadi. Okey, juga saya nak mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Wak Jai. Yeay, Wak Jai. Terima kasih. Setiap tahun biasanya dia akan panggil kita untuk buat show lah. Tapi tahun ni tak ada show. Dia sendiri datang hantar jamuan makan. Dia bungkus bagi kita. Terima kasih Wak Jai, dan juga semoga Wak Jai serta isteri, juga anak-anak, cucu-cucu semua sihat hendaknya dan sentiasa dilindungi oleh Allah, rasa ceria bersama dengan warga kampung. So, apa lagi orang kampung, jumpalah Wak Jai, walaupun lalu je kita cerit. Happy birthday Wak Jai. Tepat jam 3 petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja live bersama saya di Konti Media KDFM. Dan saya juga ingin ucapkan selamat hari ulang tahun persahabatan kepada Yana Zikri bersama dengan Wan Zul. Juga selamat hari ulang tahun kepada semua warga-warga rakan-rakan di Facebook ini. Dengan harapan juga semoga anda hidup kekal bahagia, ceria, diberikan kesihatan yang baik, dan sentiasa dilindungi dan disayangi oleh keluarga dan juga orang yang tersayang. Nak nyanyi happy birthday to you? Kek tak ada. Okey, yang masih lagi berada di rumah, just stay at home. Yang bekerja, pastikan surat perakuan kerja, dan apa saja bukti-bukti yang anda ingin keluar. Kalau tak ada tanpa sebab, patah balik babe, patah balik kau. Okey, yang dah pun berminum petang
petang selamat minum petang kepada semua rakan-rakan yang petang minum petang sama, walaupun seorang-seorang minum dekat dapur tu. Ada kesian awak, kesian saya juga. Okey, kita hiburan dulu, berhibur. Menanti di kau dinda, menuju jalan bahagia. Tak ku sangka kecewa. Apakah hendak ku kata, dirimu tak berdaya menanggung derita. Bila ku teringat peristiwa lama, hatiku berdebar tak mengapa, tapi ku tetap setia padamu, oh Dinda. Walaupun ku derita, bila ku teringat peristiwa lama, hatiku berdebar tak mengapa, tapi ku tetap setia padamu, oh Dinda. Walaupun ku derita, Okey, itu dia lagu Menanti. Menanti hari demi hari, waktu demi waktu untuk kita selesaikan rangkaian COVID-19 ini. ku mencari tak ku temui, puasku bertanya tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita? Ingin ku bertemu, biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita, dapatkah ku hidup denganmu? Dapatkah kau rasa perasaan Okey, selamat datang kepada kau? Mungkinkah ku ini Hamal, juga kepada Yaya Latif, Cicit Tok Tangguk. Lama tak nampak Yaya ni. Sihat ke awak? sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu untuk menilainya.
bukan ku meminta terpulang padamu, oh Mas Mona. Okey, itu dia lagu Mas Mona dengan daripada Jeffrey Dean mengambil kenangan kita di waktu lagu berudara. Kita nak layan lagu 60-an lah. Dari sudut garu bayu gundah pilu di dalam kalbu, getar jiwa dendam merindu padamu Dinda, oh kasihku. Mendengar nada jiwa tanda hati landa kecewa, cemas debar kasih mesra, tinggal kenangan peristiwa. Sayang disayang pujaan sayang, cinta nan murni ku ujikan. Orang dikenang kian menghilang, melepas kasih di khayalan. Dengan hati sayu bunda mengenal kasih, tak sudah jiwa sedih gelisah rasa dalam suasana ku derita. Okey, layan dia drama 60-an petang ini bersama saya di Konti Media Sosial KDN. Tentang lagu layan 60-an lah, lagu 60-an. Tentang lagu 60-an. Sayang disayang pujaan sayang, cinta nan murni ku ujikan. Orang dikenal kian menghilang, melepas kasih di khayalan. Dengan hati sayu bunda mengenal kasih, tak sudah jiwa sedih gelisah rasa dalam suasana ku derita. Okey, lagu kasih tak sudah membawa kita ke jam 3:12 minit petang. Hai, Assalamualaikum. It's YouTube Music. Download the app today and get a trial. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada semua warga yang mengikuti live saya di waktu ini. Kita bersama dengan lagu seterusnya, Yang Tersayang, Rina dan juga Iwan. Selamat datang kepada Dani Dolah. Yang kau sangat ku cinta, yang kau paling ku sayang, hidup matiku
salam teman saya ucapkan kepada Nurul Syahidah. Assalamualaikum Mama dan Papa katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norazila Mak Yunus katanya hai Tok. Tok dah balik dah. Tok dah balik. Yang ada Tok Wan ada. Tok Wan ada. Okey, assalamualaikum kepada Liz dan Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you for sharing Norazila Mak Yunus. Juga kepada Nur Haizah Karim kata Assalamualaikum Wan dan Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AJ Ajmain baru saja menyertai kita. Salam teman kita di konti ini. Juga kepada Nur Syahidah Ahmad Jamal Lulai. Andaikan matahari terbit dari bawah, takkan goyah cintaku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Rela ku mati demi dirimu kasih. Aku tetap milikmu. Tuhan restuilah cinta kami berdua sampai nanti ke taman surga. Yang ku cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku telah menyatu satu jiwa dalam cinta. Okey, salam teman kita nak ucapkan kepada Mama Helmi, juga kepada Ijal Siti, Ruzi Syafi'i, Mama Johan John. Hai brotherku. Okey, Wan Helmi katanya nenas Yangki murah padu. Salam kepada DJ. Salam kepada DJ dan orang rumah DJ. Okey, ni Mama Elni katanya menjual nanas padu. Cuba share sikit. Nak ke telefon awak ni? Aku tak peduli, rela ku mati demi dirimu kasih. Aku tetap milikmu. Tuhan restuilah cinta kami berdua sampai nanti ke taman surga. Yang ku cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku telah menyatu satu jiwa dalam cinta. Engkau dan aku telah menyatu satu jiwa dalam cinta. Okey, saya tinggalkan konti ini kepada kita punya admin grup WhatsApp untuk sembang-sembang hutang lah ya. Belajar lah buat DJ. Lari lagi. Okey, kita layan di Irama 66 petang ini. Aku tetap merinduimu, walaupun tak seperti dahulu lagi. Biarpun masa kita telah berlalu, namun hatiku tetap setia padamu. Jauh wajahmu tanda cinta padaku, senyuman manis menyusup di kalbuku, jelingan manja yang menambah hati.
kekal abadi. Hello, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Jaik. Baik. Ni dekat mana sedang bertugas ke ni? Tak ada, saya di rumah tengah makan. Di rumah tengah makan. Maaflah mengganggu di waktu ni ya. Kita sedang berkudara di... Tak apa. Okey. Apakah... Alamak, ni ni ke? Kita on air lah. Live ke? Ya, live. Jangan terkejut. Masuk dalam radio ke? Dia punya suara? Ya, masuk dalam radio ni. Okey. Hari ni tak bertugas ke? Tak ada lah, hari ni tak bertugas. Takut polis. Takut polis. Walaupun dia bagi surat pun tak boleh tugas ya? Tak ada, memang tak dapat surat. Aduh kesiannya. Okey lah. Tak, duduk je lah rumah. Betul lah tu, betul. Stay at home lah kan. Okey, saya bagi laluan untuk anda beri ucapan kepada rakan-rakan kita maupun rakan anda di dalam Facebook ini dan yang sedang watching. Silakan, Ja. Ya ke. Okey. Assalamualaikum warga DG ataupun ni Facebook apa namanya? MSKD FM. NSKD MM. Yang selebihnya tu warga KD tu lah, yang WhatsApp tu lah. Ucapan selamat petang lah kan. Selamat petang. Kalau boleh tu duduk rumah je lah, ikut ni apa namanya, perintah berkurung katanya. yang berkurung kita lah. Yalah kan. Tak tahu nak ucap apa lagi. Yalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Kalau keluar tu harap balik tu kan, kita basuh tangan dulu sebelum masuk rumah, basuh tangan dulu, basuh muka, basuh kaki, walaupun sekejap. Kita orang kata jagalah yang sebaik-baiknya kan. Ya, betul. Lagi satu, kalau diorang pergi ke apa namanya, kedai-kedai ke atau pasar raya tu, jarakkan diri. Kalau boleh, kalau ramai tu batalkanlah niat. Kalau terlalu ramai. Ya, betul. Itu yang penting tu. Ya, betul. Okey. Itulah. Baik, terima kasih Jaan atas ucapan petang ini. Dan maaflah mengganggu anda, saya sedang makan. Tak apa. Terima kasih banyak-banyak Wan. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Okey, kita bersama dengan rakan daripada guru WhatsApp The Generation. Sampai sini bukan tahan rasanya, dan menyambut dengan halusnya. Sampai sini bukan tahan rasanya. Di bantal tinggi ibu bersandar, ibu mengucap Allahu Akbar. Mukanya pucat, terketar-ketar, dunia dipandang bagai diputar. Mukanya pucat, terketar-ketar, dunia dipandang bagai diputar. Okey, selamat datang kepada Siti Muniati Lin, juga kepada Nati Isa, Dani Dola, juga Hamil Lemas. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yatino. Waalaikumsalam. Ini kita buat Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam. Dia double suara ni Yati. Okey. Yati. Kena tarik pencawang ni cari sikit dia. Aduh.
Okey, sihat ke? Hello? Alhamdulillah. Nampaknya kita agak jauh sikit sebabnya panggilan saya buat ni iaitu di Pahang. Di Pahang dan Selangor dapat berhubungan walaupun line tu tak baik kan? Jadi sihat ke? Sihat ke awak di sana? Apa dia tu? Sihat, Alhamdulillah. Okey, bagaimana dengan pergerakan? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Bagaimana perintah kawalan pergerakan tu? Ya. Okeylah, tak apa? Macamnya ada buat macam edar barang-barang bendanya. Gitu. Kita sebabnya ada kita tu lah masih kan apa macam tu nak keluar bendanya. Padahal tapi kebanyakan ada orang keluar rumah masuk tu. Macam tu. Jadi tapi okey, kalau kedai tu macam mana? Tu macam kalau kedai tu dia tutup cepat. Kedai makan ke kedai runcit ke tutup cepat kedai tak? Ada kedai ada yang tak buka lah. Buat mesti di sini. Semalam diorang buat macam pengedar barang-barang yang apa tu? Kurang upaya kan? Semalam daripada pengurusi JKKK semalam. Okey, ramai lah yang dapat tu. Diorang Ramai lah yang dapat tu. Ramai juga satu kampung atau panjang lah. Daripada orang yang macam orang tak macam kurang upaya kan. Dah barang-barang basah, barang kering. Okey. Itulah. Baik, Yati. Saya bagi laluan untuk Yati bagi ucapan petang ni dalam MSKDF. Tak sangka pula telefon Ya. Okey, silakan Yati. Saya tu apa dah cakap apa macam sebab pula telefon pula tiba-tiba. Ini namanya terjahan ni. Okey, silakan. Okey. Selamat saya selamat petang. Apa tu? Apa saya cakap Abang Tuan, selamat petang. Okey. Apa? Saya semua yang pendengar tu, pendengar media tu sendiri. Moga jangan betul lah balik tangga tu keluar masuk kan. Ya betul. Okey. Jangan mengenai-engai. Itu ucapan saya. Itulah dia. Betul lah tu. Okey. Okey. Ni duduk kampung ni ada masih lagi macam buat sembahyang jemaah di sini. Masih ada lagi ya? Masih lagi tapi tak situasinya lah, tapi orang ni tak macam mengantau bendanya, macam buat sekatan bendanya dia buat jauh-jauh sikit. Orang tak tahu ni. Masih ada lagi orang buat sembahyang jemaah lagi. Itulah dia kata gitulah masih sini lah, tapi belum tangkapan lagi benda tu. Ramai ke? Tak ramai juga lah dia orang sembahyang. Mak tengok daripada masjid Kantong Panjang ni, daripada Pekan ada juga, masih ada buat juga. Habis kalau sembahyang Jumaat pun ada juga?
Ada juga orang tapi kampung dekat Lancang tu. Pasal sini tak ada. Sebabnya orang ni tak buat macam buat, tak tahulah dia buat, dia macam tak sekatan, dia semua jauh-jauh, dia tak macam perantauan ke bendanya. Tu susah lah. Yelah, mungkin kawasan pedalaman ni jadi dia orang tak dapat nak ni lah kot. Dia tak tu lagi tak macam pengantauan benda kuasa-kuasa yang di sini itulah kalau tangkap payah pula kan. Kalau tu apa tu susah lah macam naik nama lah kalau tangkap sini okey. Macam tu lah. Yelah, nak buat macam mana kan. Itu pun dengar kita dengar pun kita pun takut sebenarnya, tapi itulah, jadi kita nak bagi tahu pada pihak berkuasa pun rasanya perlu juga. Macam kita tak kita bukan hak kita nak beritahu dengan orang kan. Kita tak hak. Yalah. Dia tanya surau di mana? Ni ada juga yang tanya ni, katanya surau di mana tu? Assalamualaikum. Mak Fairuz. Kata-kata tu. Kat Lancang lah. Tak lancar, lain ketor katanya. Kat Lancang tu kat mana? Oh, kat Lancang. Ada kat Muni ke? Ada. Dengar suara dia. Lancang. Oh, kat Lancang Pahang. Lancang Pekan Lancang. Pekan Pahang. Okey. Kat Lancang. Nama dia tahu tempatnya tu. Ada kat Muni ke ni? Ya, ada. Ada. Ada lah. Assalamualaikum kat Muni. Salam, dengar dari tadi dengar. Okeylah. Yelah. Terima kasih Atino. Telefon je. Itu sama. Baik, terima kasih. Itu dia. Kita bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bersama dengan rakan daripada MSKD FM yang berada di Pahang waktu ini katanya. Itu. Yang jauh. Okey, Jasmine Yati katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman kita ya. Orang tak sayang manis nanti ujuk dan rayu tak guna lagi jodoh pertemuan walau. Okey, selamat petang pada Ghazali Zakaria, juga kepada Adam Nazril. Andainya suratan telah menentukan berpisahlah akhirnya, tempuhilah segala dugaan bercinta dengan hati yang tabak. Ada, saya tak dapat nama teman sejati kat sini. Harus dibuat orang yang hilang jangan lagi kenang-kenang. Tempuhilah segala dugaan bercinta dengan hati yang tabak tanpa kesaliban. Mengapa air matamu harus dibuat orang yang hilang jangan lagi kenang-kenang. Okey, waktu sekarang dah pun 3.32 minit petang. Untuk kita habiskan petang ini bersama saya di Konti Media Syariki FM. Salam sahabat daripada Joglang. Salam sahabat juga kepada anda. Kau datang lagi ganggu pikiranku, membuat aku terharu. Tiada dapat melupakannya, kau menjelma di hatiku. Luas ku coba melupakan wajahmu, tapi ku tak berdaya. Mengapa aku rasa begini, merindu sehari-hari. Begini rasa bila dilamun cinta, hati berdebar tak terkira. Di mana saja ku terkenang dirinya, hasrat ingin bersua.
setiap saat tak lupa. Okey, kata Muhammad Fairuz, Datuk tak buat liputan dekat luar area kampung Delik ke? Pagi tadi dah. Oh, pagi tadi dah rasanya. Semua perjalanan dalam kampung Delik alhamdulillah baik. Masih lagi terkawal, tak ada lagi yang degil-degil lah kan. Semua yang degil ni yang jenis yang berlaku pada hari inilah kecurian bateri kereta. Jadi kepada anda yang berada di kawasan rumah yang ada mempunyai kereta, pastikan kunci kereta 4 pintu. Sebabnya senang je kalau pintu 4 tak dikunci, dia akan tarik boot kereta untuk mengambil bateri kereta. Jadi hati-hatilah ya. Bateri kereta ke, bateri lori ke, bateri bas ke, bateri power bank ke. Kau datang lagi mengganggu fikiran. Apalagi kenderaan motosikal pun ada yang kena rembat dah. Dah ada pun mangsa-mangsa yang kena. Orang kampung kita ni kenalah lebih berhati-hati. Itu yang degil. Ni apa? Sejuk lah sahabat-sahabat. Apa dia? Kata apa? Okey, kita berdenang dengan lagu Irama 6 petang ni. Bunga yang kembang untuk hiasan dalam jambatan. Namun ku takkan putus asa, banyak makan di dalam sana. Walau seribu tahun tanpa, asalkan kembang jadi idaman. Sungguh kasihan bunga bermadu, ditinggal kumbang sesudah layu. Apakah ini suratan dirimu sayang, setelah layu tiada yang mahu. Dari itu ingatlah bunga, jaga diri, jagalah jangan, agar kamu tidak dipercaya oleh sang kumbang yang durjana. Okey, lagu ni tunjukkan kepada Joe Kelang yang berada bersama kita. Kita telefon dengan lagu lama. Sungguh kasihan bunga bermadu, ditinggal kumbang sesudah layu. Apakah ini suratan dirimu sayang, setelah layu tiada yang mahu. Dari itu ingatlah bunga, jaga diri, jagalah jangan, agar kamu tidak dipercaya oleh sang kumbang yang durjana. Baik, itu dia lagu dengan daripada
Ahmad Jais. Baik, kita teruskan beribu sebuah lagu daripada UKC. Seksanya kita duduk kat rumah ni. Gara-gara COVID-19. Ada satu pun yang kelihatan kecuali gelap. Hujan kan turun menemani malam, makin segelap malam ini tiada teman bicara. Walaupun lenaku panjang, tiada mimpi bertandang, menghitung hari berlalu, sisanya aku. Walaupun hati teringat kau jauh entah di mana, sudahnya dan tak kuduga kau gemar pula menagih lagi janji lama. Sukar bagiku untuk terima kehadiranmu untuk bersama kali kedua. Walaupun lenaku panjang, tiada mimpi bertandang, menghitung hari